اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله، وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية، ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه ولما تم من حمله على الراجح 9 أشهر قمرية، وآن للزمان أن ينجلي عنه صداه، حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية، وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مرحبا يا نور عيني يا نور عيني مرحبا يا مرحبا مرحبا يا مرحبا جد حسيني جد الحسيني مرحبا يا
مرحبا
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim وبارك عليه. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tak ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fatihil lima uliq wa khatimil lima sabaq nasiril haqqi bihaqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Yang dimuliakan Tuan Imam Ustaz Fidai, kepada seluruh ahli jawatan kuasa masjid, ahli jawatan kuasa Qoriah Masjid Syarifah Fatimah, seluruh pimpinan masyarakat, dan yang kita raikan kumpulan marhaban daripada SIK. Jadi alhamdulillah, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka kita diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun besok kita ni di dalam perintah PKPB, tetapi alhamdulillah pada hari ini Allah Taala izin di malam yang terakhir sebelum daripada PKPB, maka kita meraihkan, memuliakan, mentakzimkan akan syiar Allah Subhanahu wa taala di bulan Rabiul Awal, yang kita maklum bulan kelahiran junjungan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi para alim ulama mereka mengasaskan cara-cara untuk kita ni memuliakan akan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pelbagai cara. Ada kitab Maulid Al-Barzanji, ada kitab Da'ul Lami' dan seumpamanya. Dan yang masyhur di Nusantara kita iaitulah yang dikatakan kitab Maulid Al-Barzanji yang dikarang oleh almarhum Syekh Ja'far Al-Barzanji rahimahullahu taala. Jadi tahniah kepada masjid yang menganjurkan program pada malam ni. Jadi sepatutnya saya malam ni di masjid di Surah Ar-Rasyid Terga, tapi oleh kerana Tuan Imam sebagai sahabat, dia minta supaya bersama pada malam ni, bersama orang kata apa, meraihkan, berzanji. Jadi insya-Allah sama-sama kita meraihkan junjungan mulia kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga masuk di dalam kata Al-Quran, iaitulah wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mentakzimkan akan syiar Allah, maka ia ada perasaan takwa di dalam hatinya. Moga-moga Allah Taala hidupkan perasaan takwa itu ke dalam hati kita. Jadi alhamdulillah, kita teruskan dengan bacaan rawi sambil-sambil kita terjemah. Kemudian sampai saat lagi fawaladathu sallallahu alaihi wasallam, kita bangkit sekali lagi untuk kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita minta Ustaz Anas kita untuk baca rawi.
Baca saja. Ya. ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقته المحمدية ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقته المحمدية tak kala Allah Ta'ala menghendaki untuk memperzahirkan akan hakikat Muhammadiyah, maka awal-awal makhluk yang diciptakan oleh Allah iaitu nur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Awalu ma khalaqallahu nuru nabiyyika ya Jabir. Awal-awal makhluk yang diciptakan oleh Allah iaitu nur aku wahai Jabir. Nabi cerita dekat Sayyidina Jabir, awal-awal makhluk yang diciptakan oleh Allah iaitu nur Nabi. Jadi akidah kita ahlu sunnah wal jamaah, semua makhluk, semua alam ni adalah baharu berdasarkan kepada dalil ayat Quran. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard, Allah yang menjadikan langit dan bumi. Maka semua alam ini baharu. Awal-awal makhluk yang diciptakan oleh Allah iaitu nur Nabi. Maka nur Nabi kita yang mulia Habibuna sallallahu alaihi wasallam dipindahkan daripada Rasul kepada Rasul, daripada Adam kepada Idris, Idris kepada Nuh, Nuh kepada seterusnya kepada Nabi Ibrahim. Itulah sebab Nabi Ibrahim tak terbakar apabila dibakar. Kemudian diteruskan kepada Ismail, tok-wan Nabi, sampailah kepada ayah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa izharahu jisman wa ruhan bi suratihi wa ma'na. Dan Allah Ta'ala nak memperzahirkan akan hakikat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk rupa tubuh yang sempurna, yang ada roh. Maka dengan takdir Allah Subhanahu wa taala yang maha termulia, Allah Taala menentukan ibu Nabi dan ayah Nabi bernikah di atas persetujuan daripada dua ayah mereka. Jadi ayah Nabi ni dia mukanya bersinak-sinak, berseri. Apabila dia pergi berjalan ke sana ke sini, orang perempuan ajak berkahwin. Sehingga pergi ke Syam sekalipun, ada bangsawan daripada pihak keluarga istana Syam minta nak menikah dengan ayah Nabi. Tetapi takdir Allah Ta'ala tak izinkan. Maka yang menjadi jodoh di antara ibu Nabi dengan ayah Nabi ini adalah ketentuan dan pilihan daripada Allah yang maha termulia. Naqalahu ila maqarrihi min sadafati Aminah az-Zuhriyah. Allah telah memindahkan benih yang ada di dalam tulang sulbi ayah Nabi. Daripada benih yang ada dalam tulang belakang ayah Nabi dipindahkan kepada rahim ibu Nabi yang bersih pada hari Ahad malam Isnin bulan Rajab. Dan apabila dihitung, dikira sampai Rabiul Awal, maka genaplah 9 bulan. Maka pada hari Ahad malam Isnin bermulalah turun benih daripada tulang belakang ayah Nabi ke rahim ibu Nabi kita yang bersih. وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى. Allah Ta'ala lah yang mengkhususkan, yang mentakdirkan ayah Nabi dan ibu Nabi itu dijodohkan. Tak ada orang boleh masuk campur. Walaupun ada pemimpin-pemimpin bangsawan daripada Syam dan negeri Arab minta untuk menikah dengan ayah Nabi, tetapi dengan ketentuan dan pilihan Allah Ta'ala, Tok Wan Nabi tak bersetuju. Dan akhirnya Tok Wan Nabi bersetuju untuk nikahkan ayah Nabi kita dengan Siti Aminah, yang mana ibu dan ayah Nabi dipelihara oleh Allah, tidak melakukan perkara-perkara jahiliah. Walaupun mereka di zaman jahiliah, tetapi ayah ibu Tok Wan Nabi ini dipelihara, tidak melakukan perkara-perkara jahiliah. ونودي في السماوات والأرض بحملها لأنواره الذاتية. ونودي في السماوات والأرض, telah diumum oleh para malaikat anna Muhammad qad humil, sesungguhnya Muhammad telah mula dibuntingkan, Muhammad telah mula dimengandungkan oleh ibunya. Maka berita ini disambung, berita ini disampaikan oleh sekalian malaikat di langit dan di bumi, diberitahu berita ini kepada seluruh alam. Wa sabaa kullu sabbin li ghububi nasim sibaa.
Maka setiap orang yang bergembira daripada makhluk-makhluk Allah yang mengenali Nabi, apabila diumum oleh malaikat pada ketika itu, berasa gembira, berseronok dan menanti-nantikan saat kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Seluruh alam mengenali Nabi, maka yang tak sedar, yang tak tahu pada malam itu hanyalah manusia sahaja, sedangkan makhluk yang lain bergembira dengan perkhabaran yang disampaikan oleh para malaikat. وكسيت الأرض بعد طول جدبها من النبات حللا سندسية. Allah Ta'ala telah menumbuhkan di bumi dengan tumbuh-tumbuhan yang mula menghijau, sedangkan pada ketika itu kemarau yang amat lama, kemarau yang amat panjang, sehingga ada daripada pokok-pokok yang kering kontang. Tetapi Allah Ta'ala menjadikan kegembiraan kepada bumi ini dengan Allah Ta'ala menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang mula menghijau di bumi Arab. وأينعت الثمار وأدنى الشجر للجاني جناح. Buah-buahan mula menjadi masak. Buah menjadi masak, Allah Ta'ala jadikan kegembiraan kepada pokok-pokok. Dan begitu juga yang tak keluar bunga berbunga, dan begitu juga yang tidak berbuah menjadi buah, Allah Ta'ala jadikan kegembiraan kepada pokok. Maka riwayat yang kita maklum, iaitulah satu pokok yang berada di Mekah Al-Mukarramah, di antara Safa dengan Marwah, di Bukit Marwah. Apabila kita nak keluar daripada Bukit Marwah nak ke Ma'la, maka sebelum sampai ke Ma'la, dia ada dua flyover. Flyover yang pertama, flyover yang kedua. Tengah-tengah tu Masjid Jin. Flyover yang pertama dia ada kiri dan kanan masjid. Belah kiri kita nak pergi ke Ma'la, belah kiri namanya Masjid Syajarah. Sebab apa nama masjid pokok? Kerana pokok yang ada di situ di tapak masjid tu pernah menjawab salam Nabi SAW. Seorang Arab Badui dia main, dia tak kenal Nabi, dia naik unta, dia kata, hang siapa? Man anta? Nabi kata, anna Rasulullah, aku ni Rasul. Dia kata, aku tak percaya selagi tak ada bukti. Nabi kata, apa yang kamu mau bukti? Dia tengok ada pokok yang mati, pokok kurma. Dia kata, selagi pokok ni tak boleh bercakap, aku tak akan percaya kepada kamu. Lalu Nabi kata, pi bagi tahu kat dia, kata Muhammad kirim salam. Terus dia pi bagi tahu, kata Muhammad kirim salam. Terus pokok itu menjawab. Ini mukjizat yang Allah Ta'ala nak menyatakan kebenaran Rasulnya. Maka orang Badui tadi terkejut dan nak sujud kepada Nabi. Nabi tak izinkan. Nabi kata, agama yang aku bawa tidak dibenarkan makhluk menyembah makhluk. Maka lalunya orang Arab tadi memeluk Islam di atas mukjizat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maknanya pokok dan tumbuh-tumbuhan mengenali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa nataqat bihamlihi kullu dabbatin liquraish bifisahil alsunil arabiyyah. Binatang sama binatang cakap sama-sama mereka. Unta sama unta, kibah sama kibah, itik sama itik, memberitahu sesama mereka berita yang disampaikan oleh para malaikat kepada mereka. Wa kharratil asirratu wal asnamu 'ala al-wujuhi wal afwah. Berhala-berhala, tokong-tokong sebahagiannya jatuh tersembam di atas muka bumi. Api sembahan Majusi 1000 tahun tak pernah terpadam, tiba-tiba Allah Ta'ala takdirkan terpadam. Istana Khisra retak tiangnya 14 tiang kerak. Maka apabila tamat sebelah Raja Rom, Raja Khisra, maka tamatlah pemerintahan mereka, diambil alih, ditawan oleh Islam. Ini menunjukkan kemuliaan Nabi SAW. Apabila datang kebenaran, maka kebatilan pasti ditumpaskan. Moga-moga Allah Ta'ala mematikan sifat-sifat buruk, perangai-perangai yang buruk dalam akal dan hati kita. Moga-moga Allah Ta'ala matikan sifat-sifat jahiliah, perangai-perangai yang tidak baik daripada diri kita, dan Allah Ta'ala gantikan di diri kita ini sifat yang baik. وَتَبَاشَرَتْ وُحُوشُ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ وَدَوَابُّهَا الْبَحْرِيَّةِ. Binatang-binatang daripada timur dan barat merasa gembira dengan perkhabaran yang disampaikan oleh malaikat kepada mereka. Ini menunjukkan kegembiraan kepada makhluk Allah Ta'ala. Bukan sahaja tumbuh-tumbuhan, bukan sahaja malaikat langit dan bumi, tetapi termasuk
para binatang bergembira dengan perkhabaran ini, kerana Rasul kita disampaikan rahmatan lil alamin, memberi rahmat kepada seluruh alam, sehingga kan kita diajar untuk memberi ihsan kepada binatang. Nak sembelih binatang kena guna pisau yang tajam untuk memudahkan urusan, iaitulah nyawanya keluar. Maka ini adalah ihsan yang diajar oleh Islam kepada binatang. واحتست العوالم من السرور كأس حميا Maka tegasnya kata pengarang kitab Syekh Ja'far Al-Barzanji rahimahullah, seorang yang alim yang menjadi mufti di negeri Madinah Al-Munawwarah. Tegasnya kata Syekh Ja'far Al-Barzanji, seluruh alam bergembira. Nak ungkapkan dengan satu ungkapan, nak cerita dengan satu bahasa, tidak mampu diterjemahkan dengan bahasa kita. Maka seluruh alam ini berasa gembira. Moga-moga Allah Ta'ala masukkan perasaan gembira kita terhadap Rasulullah ke dalam hati kita, anak isteri, cucu cicit, zuriat-zuriat dan sahabat kita. وبشرت الجن بإضلال زمنه وانتهكت الكهانة. Makhluk-makhluk Allah Ta'ala daripada kalangan jin pun turut bergembira kerana mereka menunggu pemimpin untuk memimpin agama. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Maka mereka para jin turut bergembira daripada kalangan mereka yang beriman untuk menunggu saat-saat Rasul akhir zaman memimpin agama mereka. Tetapi ada sebahagian daripada makhluk Allah Ta'ala, daripada musuh-musuh Allah Ta'ala, merasa tidak senang, merasa takut dan gerun pada malam itu. Malam apabila mula diturunkan benih daripada tulang belakang ayah Nabi ke rahim ibu Nabi, ada makhluk Allah Ta'ala, musuh-musuh Allah Ta'ala daripada kalangan Iblis, begitu juga tukang sihir, dan begitu juga daripada pandita padri yang mengubahkan agama Allah yang sebenar. Ini adalah musuh-musuh Allah Ta'ala yang merasa takut, gerun dan susah hati pada malam itu. Allah Ta'ala masukkan, campakkan kegerunan ke dalam hati mereka. الكهانة ورهبة الرهبانية. Orang-orang daripada orang-orang bijak pandai daripada kalangan ulama ahli kitab, mereka berhimpun membincangkan apakah ini tanda daripada kemarau menjadi subur, daripada tokong tak pernah tersembam, jatuh tersembam, istana yang kukuh di Rom, di Kisra tiba-tiba retak. Ini menunjukkan mereka membuat keputusan tidak lama lagi Rasul akhir zaman bakal muncul, bakal keluar untuk memimpin agama. Begitu juga kita lihat zaman sekarang, tok-tok guru kita apabila mai Rabiul Awal, lebih-lebih lagi mereka membanyakkan majlis-majlis mengingati Rasul untuk menyemaikan benih-benih pengenalan umat kepada Rasul, untuk menyemaikan akhlak Rasul dimasukkan ke dalam hati umat. Dan ini dibincangkan oleh guru-guru kita termasuk di seluruh dunia. Maka pada 12 hari bulan 11 ini, Tok-Tok Guru Fatani berhimpun secara seluruh negeri Fatani, berhimpun di tapak jamiah. Sayangnya PKP kita tak boleh masuk. Ini menunjukkan orang-orang yang bijak, mereka suka membincangkan perkara-perkara ini. Telah dibincangkan dulu. Ini adalah tanda Rasul akhir zaman bakal dilahirkan. ولهج بخبره كل حبر خبير وفي حلا حسنه Ibu Nabi tidur waktu malam, maka Allah Ta'ala mendatangkan berita gembira kepada ibu Nabi melalui para malaikat. Wahai Aminah, kamu bakal melahirkan pemimpin dunia, Sayyidil Alamin. Kamu tidak lama lagi akan melahirkan pemimpin dunia. Maka berita-berita busyra kegembiraan ini disampaikan oleh malaikat kepada ibu junjungan mulia kita sallallahu alaihi wasallam. Wa utiyat ummuhu fil manami فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية. Tadi silap, hak ni baru dia. Maka ibu Nabi tidur pada waktu malam, diberi khabar oleh para malaikat, Aminah, kamu bakal melahirkan pemimpin kepada alam ini. Kamu bakal melahirkan pemimpin kepada seluruh alam ini. وسميها
وسميه إذا وضعته محمدا لأنه ستحمد عقباه. Malaikat ajak ibu Nabi, wahai Aminah, letakkanlah, bubuhlah namanya dengan nama Muhammad. Bubuhlah nama anak kamu ni dengan nama Muhammad. Kelak akan datang pada masa hadapan nanti, ia akan menjadi orang yang terpuji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wa sallam alaihi. ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وسناء. 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 يا خير من جاء الوجود تحية من مرسلين إلى الهدى. بك جاءوا يا خير من جاء الوجود تحية من مرسلين إلى الهدى. بك جاءوا من مرسلين إلى الهدى بك جاء. ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وسناء. ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وسناء. بك بشر الله السماء فزينا وتطوعت مسكا بك الغبراء. بك بشر الله السماء فزينا وتطوعت مسكا بك الغبراء. وتطوعت مسكا بك الغبراء. ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وسناء. ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان
تبسم وسناء تبسم وسناء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية. Apabila genap 2 bulan di dalam kandungan ibu Nabi SAW, Tok Wan Nabi minta kepada ayah Nabi supaya menolong menunaikan hajat Tok Wan Nabi. Maka ayah Nabi diminta oleh Tok Wan Nabi, anak tolong ayah pergi ke Yasrib, iaitu Madinah Al-Munawwarah, urus urusan tanah kita dengan keluarga kita di sana. Maka mau tak mau ayah Nabi terpaksa memenuhi hajat Tok Wan Nabi, walaupun hatinya berat. Isteri baru mula mengandung, tetapi ayah Nabi ni seorang yang bijak menyelesaikan masalah. Orang yang matang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kematangan untuk menyelesaikan masalah. Maka ayah Nabi balik pujuk isterinya, wahai Aminah, abang terpaksa kena pi tolong ayah menyelesaikan hajatnya ke Yasrib, Madinah Al-Munawwarah. Tetapi jangan risau, sepanjang abang ke sana, abang wakilkan seorang hamba perempuan yang bernama Ummul Aiman untuk mengurus harian kehidupanmu. Maka ayah Nabi pun naik unta pilah ke Madinah Al-Munawwarah. توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله. Maka wafatlah ayah Nabi kita SAW di Madinah Al-Munawwarah ketika usia baginda 2 bulan di dalam kandungan. Ini hikmah Allah Ta'ala jadikan supaya Allah Ta'ala tak mau orang lain yang mendidik Nabi. Yang mendidik Nabi langsung daripada tarbiyah yang diajar oleh Allah kepada kekasihnya Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Wa kana qad ijtaza bi aqwalihi bani adiyyin min at-ta'ifatin najjariyah. Maka ayah Nabi pun sambil-sambil ke sana untuk menguruskan urusan tanah, sambil-sambil menziarahi keluarga-keluarga kaum kerabat di Madinah Al-Munawwarah daripada Taifah, Najjar. Keluarga Nabi ramai di sana, ramai di Madinah Al-Munawwarah. Wa makasa fihim shahran saqiman yu'aduna suqmahu wa shaqwa. Maka di sana ayah Nabi tinggal selama sebulan bersama dengan keluarga di sana. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala, apabila nak balik teringat isteri ke di Mekah Al-Mukarramah, Allah Taala takdirkan ayah Nabi demam yang amat-amat panas. Di masa tu bukan ada hospital, bukan ada klinik, maka keluarga-keluarga pun ramai untuk membantu merawat ayah Nabi dengan berbagai-bagai cara. Tapi takdir Allah Taala lebih sayang kepada ayah Nabi dan meninggal di saat itu dan dikebumikan oleh pihak keluarga di sana. Selepas seminggu lebih barulah mak Nabi tahu berita ini, disampaikan oleh orang yang mai daripada Madinah pergi ke Mekah. Barulah ibu Nabi tahu. Maka ibu Nabi pun sedih, sabar, tabah, redha dan berjanji untuk menjaga kandungannya dengan baik kerana kecintaannya kepada suaminya yang dikasihi. Walamma tamma min hamlihi 'ala ar-rajih 9 ashhurin qamariyah. Apabila sempurna 9 bulan di dalam kandungan ibu Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka pada riwayat yang kuat yang dipilih oleh majoriti para ulama, ni khilaf, ada kata 9 Rabiul Awal, ada kata berbagai-bagai, dan pendapat yang kuat 12 Rabiul Awal pada hari Ahad malam Isnin tahun gajah. Maka sempurnalah 9 bulan kandungan Nabi kita Habibuna sallallahu alaihi wasallam di dalam kandungan perut ibu Nabi kita yang mulia. Maka tibalah saat-saat ketika lebih kurang pukul 2 pagi, maka perut mak Nabi kita bergerak, tak sakit macam orang lain.
tetapi mula bergerak menunjukkan tanda hampir tiba saat-saat kelahiran junjungan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa ana liz-zamani an yanjali anhu sadat. Maka sudah sampai saat ketika kelahiran, mak Nabi tak mau orang lain jadi bidannya. Dia nak seorang bidan yang lama di negeri Mekah, iaitulah yang bernama Ummu Syifa. Siapa dia Ummu Syifa? Mak kepada Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, saudagar syurga. Sayyidina Abdul Rahman ni bukan kaya, bahkan bukan kaya sahaja, bahkan ia adalah orang alim dan dia juga kuat berjihad, sehingga kan di badannya apabila di dalam peperangan masuk banyak anak panah ke dalam tubuh Sayyidina Abdul Rahman bin Auf untuk mempertahankan agama Allah Ta'ala, untuk mempertahankan agama Nabi SAW. Maka mereka pun tengah malam tu pergi turut mak Abdul Rahman bin Auf. Di mana? Bayangkan ni Safal, itu Marwah, ni Maulid Nabi. Jalan tu pergi ke Ma'la. Atas pada Ma'la rumah Ummu Syifa. Pilah turut Ummu Syifa. Ummu Syifa pun bersetuju nak mai jadi bidan menyambut kelahiran junjungan kita sallallahu alaihi wasallam. Hadara ummuhu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryam fi niswatin minal haziratil qudsiyah. Maka hadir ketika itu di saat kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ruh Asiyah, ruh Maryam. Siapa dia Asiyah? Isteri Firaun. Firaun kufur, tetapi Asiyah beriman kepada Allah Taala. Asiyah tidak pernah disetubuhi oleh Firaun. Firaun duk bersetubuh dengan iblis buat rupa Asiyah. Dan Maryam, ruh Maryam, ibu kepada Nabi Isa alaihissalam, pun turun pada malam itu di samping para malaikat yang begitu ramai dikerah oleh Allah Ta'ala untuk menyambut kelahiran Nabi SAW. Dan ada sebahagian daripada malaikat itu rupanya burung yang berwarna hijau dan paruhnya berwarna merah. Pusing rumah mak Nabi kita untuk menyambut saat-saat kelahiran ketika waktu hampir-hampir kepada subuh. وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سنا. Maka lahirlah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan terang menerang, sinar bercahaya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tala'al badru alaina min saniyatil wada'i. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'i. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal mab'usu fina jita bil amril muta'i. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kun syafi'an ya habibi yawma hasyri wajtima'i. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله على أحمد عند تحرير الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد الحديث محمد صاحب الوجه المنير صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حوضك الصافي المبرد وردنا يوم النشور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. Sikit. Jadi insya-Allah dalam sikit masa lagi kita akan berhenti, dan malam ni malam yang terakhir bagi sebelum kita PKPB ni. Dan esok kalau ada yang tak puas boleh sila di Masjid Sultanah waktu duha pukul 9.30 diadakan maulid di Masjid Sultanah Bahiyah. Itulah lah. Lepas tu kita rehat PKPB. ومحيا كالشمس منك مضيء أسفرت عنه ليلة غراء. Wajah Nabi bersinar terang menerang bagaikan matahari yang menyinari waktu kegelapan. Di saat dilahirkan Nabi SAW, ibu Nabi dan Ummu Syifa melihat cahaya yang begitu terang sehingga dikatakan sehingga ke Syam cahaya itu diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada alam ini. Lailatul Maulidil ladzi kana lid-din nisrurun bi yaumi wazdihau. Maka malam itu menjadi kegembiraan kepada seluruh alam ini dan menjadi kemegahan kepada agama Islam kita. Oleh kerana Nabi SAW lah yang mendatangkan agama kepada kita. Kita tahu haram, halal, wajib, sunat, harus, haram, makruh, dan agama itu disampaikan oleh baginda Nabi. Maka kata orang bijak pandai, man azama maulidi faqad ahyal Islam. Barang siapa yang mentakzimkan akan maulid Nabi, seolah-olah dia telah menghidupkan Islam. Tengok masyarakat kita, budak-budak yang jauh daripada agama kerana mereka jauh daripada Nabi. Hati mereka tidak kenal, tidak mengenali, tidak mendekati, tidak mencintai Nabi SAW. Tetapi berbeza, apabila mereka kenal, maka mereka akan cinta. Apabila cinta, mereka akan taat. Apabila taat, maka hiduplah agama Islam itu. Moga-moga dengan keberkatan majlis ini, Allah Ta'ala menganugerahkan ganjaran yang baik kepada penganjur majlis ini. Moga-moga hidupnya agama Islam di dalam hati-hati kita. يوم نالت بوضعه ابنة وحب من فخار ما لم تنله النساء. Maka Siti Aminah ibu Nabi kita memperolehi kebanggaan kerana insan yang dilahirkan oleh Siti Aminah adalah orang yang hebat, orang yang menjadi kekasih Allah Ta'ala, dan tidak berlaku pada insan-insan, pada wanita yang lain selain daripada Siti Aminah ini diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kandungannya tidak terasa sakit dan melahirkan keadaan yang tidak sakit. Ini adalah kemuliaan yang diberi kepada ibu Nabi kita SAW yang tidak dapat kepada wanita-wanita yang lain. وأتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم الأذراء. Maka Siti Aminah ni mendapat yang dikatakan kelebihan melahirkan Nabi SAW menandingi bayi-bayi yang lain. Tak ada di atas muka bumi ini yang terlebih mulia daripada kelahiran Nabi SAW. Lahirnya tidak ada darah, matanya bercelak, rambutnya berminyak dan keluar cahaya. Tidak ada kelebihan daripada bayi yang dilahirkan oleh Aminah
Itulah kekasih Allah Ta'ala, insan yang kita ikuti, insan yang kita cintai. مولد كان منه في طالع الكفر وبال عليهم ووباء. Kelahiran Nabi SAW, junjungan kita Mustafa, Sayyidina Mustafa SAW, menjadi kehinaan kepada orang-orang musyrikin, kepada orang kafir, dan menjadi musibah, menjadi bala kepada mereka. Kerana apabila muncul kebenaran, maka kebatilan itu pasti ditumpaskan. وتوالت بشرى الحواتف قد ولد المصطفى وهق الحناء. Maka berita kegembiraan ini sampai bertalu-talu oleh alam-alam gaib, termasuk malaikat, termasuk jin, menyampaikan berita ini kepada alam-alam yang gaib. Ini menunjukkan kegembiraan dan kemegahan Nabi SAW. هذا وقد استحسن القيام عند ذكر مولده الشريف أئمة ذو رواية وروية. Maka elok sangatlah apabila diriwayatkan kelahiran Nabi SAW, digalakkan kita berdiri bangun untuk mentakzimkan kemuliaan Nabi SAW. Ini diajar adab kepada kita. Maka ada satu cerita, seorang ulama Mekah yang bernama Syekh Abbas Al-Maliki rahimahullah, dia dijemput ke negeri Syam, Syria. Apabila dijemput ke Syam, maulid Rasul SAW, apabila orang baca maulid, dia tengok ada seorang pakcik di belakang tu berdiri daripada awal sampai habis. Maka apabila sampai masa dia nak bercakap, dia tunjuk syarat, pakcik duduk. Dia tunjuk isyarat. Ada kawan dia di Syria tepuk Abuya Syekh Abbas Al-Maliki. Tuan, biar kat dia lah, dia memang panggil macam tu. Lepas tu habis daripada maulid, Abuya Syekh Abbas Al-Maliki pi dekat pakcik tu. Dia kata, pakcik boleh tak saya nak tanya satu soalan? Soalan apa? Daripada awal maulid sampailah habis, pasal apa pakcik berdiri tak duduk-duduk? Saya suruh duduk pun pakcik tak duduk. Dia kata kalau nak tahu jawapan ni sila pergi rumah saya. Jadi pakcik tu jemputlah ulama Mekah ni pergi rumah dia. Apabila pergi di rumah dia, dia kata kalau tuan nak tahu cerita yang sebenar, pengalaman kerohanian kepada diri saya sendiri, iaitulah saya ni dulu penentang majlis maulid Rasul SAW. Saya anti, saya marah dan saya tak bagi orang buat. Tiba-tiba Allah Ta'ala takdirkan saya bermimpi Rasul datang ke dalam mimpi saya di dalam majlis maulid Rasul itu. Maka apabila Nabi masuk dalam mimpi itu, dalam majlis maulid Rasul, semua orang pakat berdiri sambut Nabi. Dia pun berdiri juga. Nabi kita salam. Mai dekat dia, Nabi tak mau salam. Makin tidur pagi esok, dia terus bertaubat. Dia kata, jikalau ada majlis maulid, kerana Allah di atas diriku aku bernazar, aku nak mentakzimkan maulid Nabi. Aku nak duduk dalam majlis dalam keadaan berdiri daripada awal sampai habis. Aku tak duduk. Itu janjinya. Maka ini pengalaman kerohanian kepada awliya-awliya Allah Subhanahu wa taala. Elok kita berdiri untuk memuliakan. Ini adab yang diajar oleh ulama kepada kita. Fatuba liman kana ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh beruntung orang-orang yang memuliakan, orang yang seronok dengan Nabi SAW. Dan insya-Allah kita ini termasuk daripada golongan orang yang seronok dan orang yang seronok dengan Nabi SAW.
dikhususkan syurga yang khusus, iaitulah syurga Tuba, diberikan kepada orang yang bergembira dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. وسلم غاية مرامه ومرماه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه راحت الأطيار تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد راحت الأطيار تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد وبريق النور يبدو من معاني أحمد وبريق النور يبدو من معاني أحمد في ليالي المولد في ليالي المولد عبد الله nama ayahnya Aminah ibundanya Abdul Muttalib nendanya Abu Talib pacinya Khadijah istri setia Fatimah putri tercinta semua bernasab mulia dari Quraisy ternama inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka oh penuh suka duka oh penuh suka duka 2 bulan di kandungan wafat ayah andanya tahun gajah dilahirkan yatim dengan nendanya sesuai adat yang ada disusui Halimah 6 tahun usianya wafat ibu tercinta inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka oh penuh suka duka oh penuh suka duka 8 tahun usia Ninda meninggalkannya Abu Talib pun menjaga Pakcik paling membela Saat kecil mengembala Dagang saat remaja Umur 25 memperistri Khadijah Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka Oh penuh suka duka Oh penuh suka duka Di umur ke-30
mempersatukan bangsa saat peletakan batu Hajar Aswad mulia genap 40 tahun mendapatkan risalah ia pun menjadi rasul akhir para anbiya inilah kisah sang rasul yang penuh suka duka inilah kisah sang rasul yang penuh suka duka oh penuh suka duka oh penuh suka duka rahatil atyar tashdu fi layalil maulidi wa bariqun nur yabdu min ma'ali ahmadi rahatil atyar tashdu fi layalil maulidi wa bariqun nur yabdu min ma'ali ahmadi wa bariqun nur yabdu min ma'ali ahmadi wa bariqun nur yabdu min ma'ali ahmadi fi layalil maulidi fi layalil maulidi اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه InsyaAllah kita akan sama-sama membaca doa penutup pada malam ni. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا باسط اليدين بالعطية يا من إذا رفعت إليه أكف العبد كفاه يا من تنزل في ذاته وصفاته الأحدية عن أن يكون له فيها نظائر وأشباه يا من تفرد بالبقاء والقدم والأزلية يا من لا يرجى غيره ولا يعول على سواه يا من استند الأنام إلى قدرته القيومية وأرشد بفضله من استرشده واستهداه نسألك اللهم بأنوارك القدسية التي أزاحت من ظلمات الشك دجاه ونتوسل إليك بشرف الذات المحمدية ومن هو آخر الأنبياء بصورته وأوله وبآله كواكب أمن البرية وسفينة السلامة ودين الله أن توفقنا في الأقوال والأعمال لإخلاص النية وتنجح لكل من الحاضرين والغائبين مطلبه ومناه وتخلصنا من أسر الشهوات والأدواء القلبية وتحقق لنا من الأمال ما بك ظننا وتكفينا كل مدلهمة وبلية ولا تجعلنا ممن أهواه هواه
وتدني لنا من حسن اليقين قطوفا دانية جنية وتمحو عنا كل ذنب جنينا وتمحو عنا كل ذنب جنينا وتمحو عنا كل ذنب جنينا وتستر لكل منا عيبه وعجزه وحصره وعيه وتسهل لنا من صالح الأعمال ما عز ذراه وتعم جمعنا هذا من خزائن وتعم جمعنا هذا من خزائن منحك السنية برحمة ومغفرة وتديم عمن سواك غناه. اللهم إنك جعلت لكل سائل مقاما ومزية ولكل راج ما أمله فيك ورجاه وقد سألناك راجين مواهبك اللدنية فحقق لنا ما منك رجوناه. اللهم آمن الروعات وأصلح الرعاة والرعية وأعظم الأجر لمن جعل هذا الخير في هذا اليوم وأجراه. اللهم اجعل هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام آمنة رخية واسقنا غيثا يعم انسياب سيبه السبب ورباه واغفر لناسج هذه البرود المحبرة المولدية سيدنا جعفر من إلى البرزنج نسبته ومنتهى وحقق له الفوز بقربك والرجاء الأمنية واجعل مع المقربين مقيله وسكناه واستر له عيبه وعجزه وحصره وعيه وكاتبها وقارئها ومن أصاغ إليها سمعه وأصغاه. اللهم وصل وسلم على أول قابل للتجلي من الحقيقة الكلية وعلى آله وصحبه ومن نصره ووالاه. ما شنفت الآذان من وصفه الدري بأقراط جوهرية وتحلت صدور المحافل والمنيفة بعقود حلاه. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Hilmi dan juga kumpulan Al-Muhtadin yang sudi mengeluangkan masa bersama-sama kita pada malam ni. Saya mewakili ahli jawatankuasa dan pegawai masjid mengucapkan salam Maulidur Rasul kepada tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Maulidur Rasul pada kali ini memberi 1000 erti kepada kita untuk kita menghayati sirah
seorang kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.